kepada kepada Prof. Dr. Siva, ya, sebagai penganalisis politik tanah air, bagaimana Prof. Doktor melihat masa depan politik Malaysia? Adakah ianya menuju ke arah kematangan sistem demokrasi ataupun kemerosotan ataupun kesempitan ruang demokrasi? Apabila kita tengok parlimen tutup, lepas tu ahli-ahli politik boleh buat suka hati, rakyat ni hanya boleh tengok sahaja, ya, dan hanya boleh bagi komen sebegini sahaja. Jadi mungkin Prof boleh terangkan sedikit tentang ruang demokrasi dan juga bagaimana kematangan sistem demokrasi di negara kita. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Syirah. Terima kasih juga kepada penganjur yang telah sudi untuk panjangkan jemputan kepada saya. Kita harus melihat rentetan peristiwa yang telah berlaku dalam konteks politik tanah air sebelum kita melihat apa yang sedang berlaku mutakhir ini. Kalau kita perhatikan pada tahun 2018, kerajaan berubah buat kali pertama selepas 60 tahun. Ketika itu tidak perlu ramai bercakap tentang demokrasi, tidak perlu ramai bercakap tentang keterbatasan demokrasi, tapi ketika itu diraihkan kebebasan dan juga ruang hak yang diberikan. Sebelum itu, apabila wujud pendominasian Parti Barisan Nasional, ramai yang menyalahkan sistem tersebut. Sistem yang sama juga telah mengubah kerajaan. Bermakna sistem yang ada juga hari ini ada keterbatasan, limitasi, kelemahan yang boleh dilakukan penambahbaikan secara berterusan. Bagi saya, demokrasi yang kita amalkan ini merupakan demokrasi terpimpin, demokrasi raja perlembagaan, demokrasi berparlimen. Sudah pasti ruang-ruang itu harus dihormati dan juga diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Tapi ingat, dalam konteks politik tanah air ada 3 perkara yang harus kita jadikan dasar ataupun teras. 1, politik adalah seni berkemungkinan. Kedua, negara kita sentiasa diramati dengan politik angka. Dan yang ketiga, tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap dalam politik tanah air, hanya kepentingan. Bila ketiga-tiga perkara ini mendasari dan menjadi teras, bagaimana kita nak menghalang demokrasi yang telah kita amalkan selama ini? Kalau kita nak halang demokrasi yang telah kita amalkan selama ini, bermakna kita harus mengubah politik angka, tidak lagi harus menjadi satu pilihan yang tetap. Bagaimanakah kita nak mengubah sistem politik tanah air apabila akta lompat parti masih tidak menjadi ketetapan, dia masih tidak mahu dipersetujui bersama? Bagaimanakah kita nak melihat kepada kematangan? Apakah garis pengukuh kepada kematangan? Adakah partisipasi, sosialisasi partisipasi dalam kalangan orang ramai? Apakah ritual mengadakan sistem pilihan raya 5 tahun sekali sudah memadai untuk kita meraihkan kematangan demokrasi? Banyak yang harus kita jadikan sebagai kayu ukur ataupun penanda aras sebelum kita melihat kepada pendemokrasian yang barangkali mahu kita lihat bergerak ke hadapan. Kita tidak boleh mengamalkan demokrasi mutlak kerana negara ini rencam pelbagai majmuk merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kalau kita amalkan bersifat mutlak, bermakna barangkali kita harus meningkatkan literasi politik, kita harus melihat perubahan dari sudut kadar celik huruf dalam konteks politik tanah air, bagaimana ia harus dipertingkatkan supaya kita mampu memahami budaya politik tanah air. Budaya politik tanah air tidak sama dengan budaya politik negara-negara lain. Kita agak berbeza. Kita ada nilai keetnikan, keagamaan, kelas, proses perbandaran di antara luar bandar dan bandar. Banyak faktor mempengaruhi proses tersebut. Tetapi akhirnya, saya percaya apabila kita mahu melihat perubahan-perubahan yang lebih baik, kita harus lalui proses perubahan yang sedang kita lalui. Ini merupakan satu transisi. Banyak transisi telah kita lihat pada tahun 2008, pada tahun 2018, pada tahun 2020. Kenapa tidak pada tahun 2020 ketika Yang di-Pertuan Agong menggunakan budi bicara ke atas pelantikan Perdana Menteri, berteraskan kepada ruang yang ada dalam perlembagaan ketika itu, dilihat ia adalah salah satu cabang yang besar dalam demokrasi dan juga perlembagaan tanah air. Hari ini, bila kita bercakap tentang parlimen ditutup, bila kita bercakap sifat perwatakan tokoh politik kita, ramai yang bercakap adakah ini sebenarnya nilai yang mahu kita bina dalam budaya politik kita. Tapi saya percaya ini adalah transisi, ini adalah suatu proses yang perlu kita lalui. Orang ramai juga sudah mempunyai ruang yang besar untuk melihat apa yang sedang berlaku. Media sosial, alam maya sudah mendominasi, barangkali akan diarus perdanakan dalam memahami politik tanah air, dan saya percaya ruang itu juga akan membina alam demokrasi yang jauh lebih baik. Tapi kesemua ini banyak bergantung bukan sahaja kepada pemimpin dan parti politik, tetapi kepada kita sendiri.
Apakah sebenarnya yang kita mahu? Adakah kita bergerak mengikut keselesaan kita, kita mengikut fahaman ataupun ideologi politik kita, tapi kita tidak melihat secara menyeluruh? Kita harus mempunyai keterbukaan secara jujur, ikhlas, melihat kepada partisipasi yang bersifat lebih ke arah politik berhema, politik bermoral. Itu sepatutnya menjadi kerangka besar amalan pendemokrasian masa akan datang di negara kita. Jika kita gagal mengamalkan politik berhema, politik bermoral, selagi itulah demokrasi akan terus dipertanggungjawabkan kepada apa yang sedang berlaku hari ini. Ia harus menjadi tanggungjawab bersama, bukan lagi kepada pemimpin ataupun parti politik, tapi setiap individu yang menamakan dirinya sebagai warga Malaysia harus turut memikul tanggungjawab untuk memahami apa yang sedang berlaku. Bukannya mengikut keselesaan mereka, mengikut amalan mereka sendiri, pemahaman sendiri. Ada kalanya kita harus bersetuju dalam tidak bersetuju. Itu akan menampakkan kematangan yang jauh lebih baik. Kematangan dalam proses pendemokrasian memerlukan percambahan idea pemikiran. Kita harus boleh mengikat jurang-jurang yang sedang berubah. Bagaimanakah kita mahu memberikan ruang kepada generasi muda jika generasi yang lama masih lagi mendominasi berdasarkan kepada politik personality? Itu juga harus diubah jika kita bercakap tentang kematangan berdemokrasi di negara kita. Terima kasih.